pergi bekerja mana-mana ke orang kalau dia ada 3 kemahiran. So, kita nak ada kaitan tentang ini, iaitu saya tulis tajuk dia teknik konten pengaruh menggunakan Civil Pesta, PESTA, konten yang berpengaruh emosi orang. Baik kita kalau kita tulis suatu konten, boleh pengaruh orang lain, boleh. Kalau kita buat konten pasal gembira, orang boleh gembira. Kalau kita seorang boleh sedih. Kalau kita buat konten menjual, orang akan membeli. So, belajar sedikit lah ilmu yang Allah SWT pinjamkan kepada saya. Nak kongsi malam ni. Tapi tak statik, sound tak clear. Ada yang bagi feedback. So, tak apa. Saya serahkan. Saya cuba serahkan kepada sahabat saya, Tuhan Maha Esa, untuk meneruskan program semoga dengan perkongsian beliau kita akan dapat manfaat. Allah mudahkan beliau untuk sampaikan ilmu, mudahkan lidah, mudahkan hati, lancarkan supaya kita dapat faham. Allah mudahkan kita dan dapat beri manfaat kepada manusia. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, adalah manusia yang dapat memberi manfaat. Kalau tak ada ilmu, macam nak bagi manfaat? Tentu. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih banyak-banyak Tuan Ayub. Berikan tepukan gemuruh kepada Tuan Ayub. Macam mana? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey ke tak? Kalau okey, #I am a champion. Suara saya jelas ke tak? Line saya clear ke tak? Muka saya cerah ke tak? Cerah tu biasalah. Saya kan lahir kat US. Alright. Okay, I am a champion. Terima kasih Tuan Abdullah, Puan Ainun, Cikgu Manfuah, Puan Rohibah. Okay, jelas Alhamdulillah. Alright. Okay, Alhamdulillah. Hari ni kita nak cerita. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada anda. Hari ni hari terakhir kita belajar marketing. Okay, hari terakhir. Sepatutnya minggu lepas, hari Jumaat lepas. Okay, tapi Alhamdulillah Allah tidak mengizinkan sebab elektrik tak ada kat sini. Okay, sebenarnya Allah nak bagi hadiah. Sebelum ni streaming, hari ni Allah nak bagi hadiah, kita dah pasang Unify. So dia agak laju sikit. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so bila dah Unify dia laju sikit lah. Kalau macam Ayub tu, dia dekat rumah kan. So tak dapat nak bantu lah, kena datang office lah Ayub. untuk line laju sikit. Okay, Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Okay, so first of all, selamat tahun baru kepada cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah azam tahun baru anda? Okay, kita semua setiap hari ada azam baru. Okay, lagi-lagi awal tahun ni mesti ada azam baru yang lebih best untuk kita nak setting. Okay, so hari ni apa kata kita mulakan azam baru kita dengan belajar pesta. Siapa dah ready? Cuba komen ready. Okay, untuk kita teruskan hari ini. Siapa yang excited? Saya tak excited je. Excited ke ni? Macam saya seorang je excited nak kongsi ni. Ada yang excited? Right. Okay. Okay. 3 skill untuk survive 2021. Okay, ini tadi Tuan Ayub dah cerita. Okay, apa 3 skill untuk survive 2021? Kalau kita flashback balik, okay, kalau kita sembang-sembang sekejap lah sebelum kita masuk topik, sebab benda ni sangat relate. Boleh tak kita nak sembang kejap? Kalau boleh, komen boleh. Kalau tak boleh, kita terus kepada topik lah. Kita terus kepada topik 3 skill untuk survive 2021. Okay, pada tahun zaman batu dulu lah, zaman batu. Macam mana orang zaman batu dulu survive? Apa skill yang diorang kena ada untuk survive pada zaman batu dulu? Apa skill yang diorang kena ada? Memburu. Okay,
memburu. Kalau diorang tak boleh memburu, diorang tak dapat makan. Okay, diorang tak dapat nak buat makanan. Diorang tak dapat nak memburu binatang. Okay, itu zaman batu dulu. Okay, zaman industri. Apa skill yang diperlukan pada zaman industri? Pada zaman kilang, pada zaman kilang dulu, kita perlukan apa? Kita perlukan sijil di universiti. Okay, sijil, kita perlukan apa yang kita belajar kat universiti, degree, diploma, okay, SPM, okay, untuk kita survive, untuk kita nak cari kerja. Okay, tapi zaman ada rakam dah? Macam mana? Dah rakam ke? Dah rakam dah. Okay, dah rakam. Okay. Sorry. Okay, untuk zaman sekarang, adakah sijil masih relevan? Soalan cepu cemas. Zaman sekarang, zaman internet, adakah sijil masih relevan untuk sesetengah kerja ataupun hanya spesifik kepada satu pekerjaan? Okay. Spesifik. Yes, dia masih relevan but specific. Okay, dia tak apply kepada semua. Contoh macam kita memburu kan, memburu kan apply kepada semua pekerjaan untuk nak survive, untuk nak makan. Okay, dia dah tak macam dulu. Zaman dulu bila ada sijil, orang bekerja, orang berebut. Tapi zaman sekarang orang dah tak pandang sangat dah sijil ni. Okay, apa yang skill, okay, yang saya nampak yang kita boleh survive zaman media sosial ni lah, zaman media maklumat ni, adalah 3 perkara ni lah. Okay, yang pertama adalah menulis, skill bercakap, nombor 2, dan skill menjual. Cuba ulang balik, ada berapa? 3. Yang pertama menulis, kedua bercakap, dan ketiga menjual. Dan saya yakin dan percaya menulis dan bercakap cikgu sangat hebat. Okay, menulis, bercakap cikgu sangat hebat. Boleh jadi yang ketiga, cikgu pun sangat hebat dalam menjual. Alright, cuma hari ini kita nak structurekan macam mana menulis, bercakap dengan menjual dalam satu structure. Okay, bila kita kata menjual je, sebenarnya kalau kita ada satu structure ni, 5 minit je kita fikir kita dah boleh buat ayat dah. 5 minit je kita dah boleh menjual. Okay, contoh macam saya dulu bekerja dekat Akademi Mutawif dulu. Ada satu seminar masa tu. Ada seminar khusus Mutawif lah. Dan di akhir seminar tu bos saya minta untuk saya jualkan produk lotion untuk jemaah umrah. Masa tu dia khusus umrah. Masa tu khusus umrah. Dia suruh saya jual produk lotion. Dan masa tu saya terfikir pesta ni, saya terfikir format pesta ni, structure ni. So dalam masa 5 minit tu saya tulis. Lepas tu terus pergi ke bawah ke depan. Okay, so bila ke depan tu saya just cerita balik structure pesta ni. Alhamdulillah separuh daripada kelas tu membeli produk lotion tu. Okay, disebabkan structure pesta ni dia sangat membantu. Okay, selamat datang Tuan Syamsul Hafiz. Lama tak jumpa Tuan Syamsul Hafiz ni. Apa khabar, sihat Okay, Puan Syarina Yusof tak juga, saya Yasmin lagi bijak. Okay, so hari ni kita nak kongsikan macam mana cara nak menulis. Dia sama je, format pesta ni boleh pakai untuk menulis, format pesta ni boleh pakai untuk bercakap, dan pesta ni juga sihat Tuan Syamsul, alhamdulillah. Okay. Yang ketiga adalah pesta ni boleh pakai untuk kita nak menjual. Okay. So kita just restructure balik je. Daripada skill menulis tu, okay, kita boleh tukar kepada bercakap. Menulis adalah copywriting lah. Zaman sekarang punya media sosial, copywriting, menulis. Yang you all selalu dapat daripada camp Dayat kan. Dayat kan selalu bagi copywriting. Hari ni saya nak ajar, saya nak kongsi macam mana cara buat copywriting tanpa berharap kepada Dayat bagi supply. Okay. Siapa yang setiap hari dia tunggu copywriting daripada Hidayat? Cuba angkat tangan. Siapa yang setiap hari dia menunggu dan dia copy paste dan dia post? Okay, siapa yang tulis sendiri? Angkat tangan. Siapa yang tulis sendiri? Okay, belum ada lagi. Ke ada? Kalau ada cuba komen. Saya tulis sendiri. Okay.
Saya memang salute orang yang menulis sendiri. Okay, hari ni adalah harinya untuk saya kongsikan macam mana nak tulis sendiri daripada zero to hero. Okay, kenapa kena tulis sendiri? Okay, saya tukar soalan. Kenapa tulis sendiri dia punya engagement ataupun jualan dia akan jadi lebih tinggi daripada kalau kita copy paste daripada orang lain? Itu soalan dia. Yes, Puan Rohibah. Okay, saya nak tanya kepada Puan Rohibah. Kalau tulis sendiri dengan copy paste daripada Dayat yang supply, mana satu yang lebih banyak komen? Mana satu yang lebih banyak like? Dan mana satu yang lebih banyak jualan? Yes, lahir dari hati. Okay, ada feel, berdasarkan pengalaman, lebih penghayatan, real from my heart. Cewah. Okay, Puan Syarina belum try. Okay, ini adalah formula daripada saya. Dan formula ni saya guna sampai sekarang. Apa yang kami ajar ni selama 5 hari ni, apa yang saya kongsi ni adalah 20%. 20% daripada jualan. Kalau anda berlaku jualan hari ni, satu jualan, sebenarnya anda dah boleh jual 5 jualan. Okay, apa yang kami ajar ni 20% je. 20% je. 20% adalah technical. Tulis 20% adalah technical. Setiap kali jualan 20% datangnya daripada technical. Apa yang kami ajar adalah technical. Apa yang kami tak boleh nak ajar adalah 80%. Apa benda 80% tu? 80% adalah hati. Datangnya dari hati. Sebab tu Puan Ainun kata lebih penghayatan datang daripada hati. Okay, Cikgu Marfu'ah kata real from my heart. Yes, daripada hati itu 80%. Banyaknya berlaku jualan sebab datangnya daripada hati. Okay. Puan Salma cakap ada feel. Yeah, feel tu datang daripada hati. Okay, Puan Azizah cakap lahir dari hati. Yes, hati lah tu. Kak Ti cakap dari hati. Betul lah hati. Okay, hati ni bila kita luahkan sendiri, dia lebih mudah. Dia lebih terkesan, orang lebih terkesan. Sebenarnya manusia ni dia boleh detect tau sama ada kita copy paste ataupun kita tulis sendiri. Percaya tak? Manusia ni boleh detect. Dia kalau nampak macam ini bukan tulisan Kak T ni, malas lah baca. Okay? Ini bukan tulisan Puan Azizah ni, malas lah baca. Tapi kalau kita punya penulisan orang boleh detect. Oh, ini dia punya penulisan ni memang luahan daripada hati dia. Aku nak tahu dah apa luahan hati dia ni. Apa yang dia nak cerita sebenarnya. Okay, itu yang berlaku. Kenapa kita copy paste daripada apa yang dah ada, banyak klik tapi tak berlaku jualan. Ini sebab dia. Sebab bukan datang dari hati kita sendiri. Datang daripada hati Dayat. Dayat kalau post, dia boleh dapat jualan. You all kalau post tak dapat jualan. Kenapa? Sebab bukan hati you all, hati orang lain. Okay, so 80% datangnya daripada hati. So hari ni saya nak ajar, saya nak kongsikan macam mana nak keluarkan daripada hati tu, macam mana format nak keluarkan daripada hati tu. Siapa yang nak tahu? Angkat tangan. Say I. Okay. Okay, baik. Okay, so format dia adalah pesta. Okay, dia tak ada kemengena dengan pesta muda-mudi, dia tak ada kemengena dengan parti dan sebagainya. Dia adalah satu format. Okay, PESTA. Macam mana datangnya format ni saya pun tak tahu. Dah kebetulan dia ada pesta macam tu. Alright, so kita mulakan dengan huruf P. Baik. P adalah problem. Apa bahasa Melayu problem? Problem tu apa dalam bahasa Melayu? Masyaallah. Peluang. Oi, problem adalah peluang. Power. Kena buka kamus Dewan ni. Problem adalah peluang. Okay, problem. Kalau tak silap saya lah, apa yang saya tahu problem adalah masalah. Dalam bahasa Melayunya adalah masalah. Yes, dalam masalah ada peluang. Tahniah kita ucapkan kepada Puan Syarina. Deep tu, dia faham. Dan kenapa orang kaya sukakan problem? Sebab problem ada peluang, dalam peluang ada duit. Itu je cerita dia. Sebab tu ramai orang kaya sukakan problem dan ramai orang yang belum kaya lari daripada problem. Itu perbezaan orang yang kaya dan belum kaya. Orang yang berjaya dan belum berjaya.
Orang berjaya sukakan masalah, orang yang belum berjaya lari daripada masalah. Right. Kita kat mana satu? Kita mana satu? Kita suka masalah ke kita lari daripada masalah? Cuba tulis. Kita suka masalah ataupun kita lari daripada masalah. Hidup ni ada dua je pilihan. Sama ada kita sebahagian daripada masalah ataupun kita sebahagian daripada orang yang menyelesaikan masalah. Okay. Solve the problem. Okay. Contoh macam COVID-19. Kalau kita bukan part of orang yang menyelesaikan masalah, kita adalah orang yang bermasalah. Faham tak? Kita adalah part of masalah tu. Kalau kita bukan part of orang yang menyelesaikan masalah. Okay. Kita ada dua pilihan je. Tak ada tengah-tengah. Alright. So, problem adalah masalah. Okay. Problem adalah, ni adalah dia punya penerangan lah. Adalah isu, iaitu pain ataupun gain, prospek yang trigger mereka untuk beli produk kita supaya boleh selesaikan masalah mereka. Okay. Kita beli satu-satu produk tu sebab apa? Apa yang kita beli barang tu sebab apa? Sebab kita nak selesaikan dua perkara. Sama ada kita punya kesakitan ataupun kita nak dapatkan sesuatu. Itu dia panggil pain ataupun gain. Okay. Yang dia panggil isu lah. Okay. Orang takkan membeli kalau dia tak tahu dia ada isu. Okay. Macam kes Ustazah Basikal ni, isu dia adalah nak tahu lagi. Curiosity. Itulah isu yang dibuat-buat. Isu yang di-trigger kepada pembeli buku Ustazah Basikal. Alright. Seterusnya. Okay. Senaraikan. Terus ada homework. Okay, kita terus buat praktis. Kita praktis. Senaraikan 3 pain ataupun gain anda. Ni kita nak cerita pasal anda lah. Ataupun prospek yang anda jumpa sebelum dia beli buku Ustazah Basikal. Apa isu yang dia ada dalam diri dia? Apa isu yang ada pada tuan dan puan sebelum beli buku Ustazah Basikal? Cuba senaraikan 3. Dekat ruangan komen pun boleh. Tulis dekat buku pun boleh. Lepas tu kongsikan dekat sini. Okay, apa isu you all yang beli buku Ustazah Basikal? You all beli buku Ustazah Basikal mesti ada isu. Mesti ada sesuatu yang trigger untuk you all membeli. Kita nak kongsikan kepada semua orang apa isu masing-masing supaya masing-masing tahu sebenarnya pattern dia sama je untuk prospek dekat luar sana. Siapa nak kongsi? Okey, Kak T nak tahu. Isu dia adalah nak tahu. Okey, Cikgu Marfu'ah pun sama juga. Nak tahu. Isu dia nak tahu. Okey, ada lagi tak selain daripada nak tahu ni? Macam sama je kan. Dia punya pain dia. Dia punya pain dia adalah nak tahu. Dia punya gain dia pun adalah nak tahu. Dua-dua lah. Ada lagi tak selain daripada nak tahu? So senaraikan 3 je. Satu je. Satu pun dah power lah. Okay. Ada lagi tak selain daripada nak tahu? Geram. Okay, Cikgu Ali. Geram. Isu dia adalah geram. Yes. Puan Azizah, kenapa susah payah berkayuh untuk sampai ke Mekah? Ini pun sama juga. Nak tahu. Kenapa? Curiosity. Bosan. Bosan sebab apa tu? Okay, Puan Salmah punya pain dia adalah bosan. Bosan tak boleh travel. Ataupun ada perkara lain, Puan Salmah? Yalah, tak boleh travel, terkurung di rumah. Anak-anak stressful, diorang berkepit dengan gadget saja, tak tahu nak buat apa lagi. Tak boleh nak buat apa. Okay. Itu kesakitan. Bosan adalah satu kesakitan. Okay. Puan Ainun Syafiqah, nak rasa perasaan. Nak rasa perasaan pengembaraan ke macam mana? Ke nak rasa sama-sama lah travel. Okay, empathy. Okay, empathy. Empathy tu maksudnya, cuba explain sikit Puan Marfu'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan empathy? Ada tak Puan Marfu'ah? Boleh? Tak dengar suara? Okey, tak apa. Puan Ainun Syafiqah, apa maksud nak rasa perasaan tu?
Untuk Ainul lah, Ainul rasa I know waktu baca Ustazah Wasikal, I tak baca from the start. Okay. I baca from Tengah. tengah-tengah. Okay. Okay. So bila I baca tengah-tengah, I tak remember which part, but the thing that I dapat rasa, kenapa boleh rasa macam mana Tuan Ahmad dan juga Ustazah Hadilah boleh rasa confident tu untuk pergi without any rasa macam berat lah nak tinggalkan everything behind. Alright. Macam tu. Okay. Faham. Nak rasa macam mana perasaan tawakal tu. Curious. Yes. Sama juga. Curious. Nak rasa. Alright, empathy. Meletakkan diri kita sebagai Tuan Ahmad dan Ustazah Adilah. Yes. Sama juga. Nak rasa juga perasaan tu. Empathy tu. Curious juga. Alright. Okay. So, majority adalah nak tahu. Itu adalah benda yang kita dapat dan kita boleh highlight senarai dia punya pain ataupun gain, iaitu nak tahu. Okay. So, daripada problem tadi tu, kita jadikan sebagai headline. Tahu headline? Headline. Kepala garis. Kita kena selalu kena ubah-ubah benda ni kan. Okay. Dah dengar suara dah Cikgu Marfuah? Okay. Boleh. Okay. Alright. So, headline. Headline adalah tajuk. Kita jadikan tajuk. Perasan tak problem ni? Selalu kalau kat surat khabar, dia akan letakkan headline. Tajuk, dia letakkan problem sebagai tajuk. Siapa perasan benda ni? Kenapa agak-agaknya? Tarik perhatian. Yes. Okay. Headline akan menentukan first impression prospek untuk beri attention. Okay. Currency. Ni tahun 2021 ni. Apakah bentuk currency yang paling mahal dalam dunia? Siapa boleh jawab? Apakah currency yang paling mahal dalam dunia untuk 2021? Ilmu, maklumat. Okay, Puan Salma. Apa dia? Ayub? Kesihatan. Currency paling mahal di zaman media sosial adalah kesihatan. Okay. Currency yang paling mahal untuk sesebuah syarikat, untuk sesebuah pasaran adalah attention. Perhatian. Sebab tu orang sekarang ni suka tarik perhatian. Buat benda tak apa-apa, nak tarik perhatian. Sebab perhatian adalah benda yang paling, currency yang paling mahal zaman media sosial ni. Okay. Yes, currency paling mahal di alam digital. Attention. Lagi ramai orang beri attention kepada Facebook. Apa yang berlaku pada Facebook? Semakin bernilai Facebook tu. Apa yang berlaku jika ramai orang beri attention kepada WhatsApp? Semakin bernilai WhatsApp tu. Betul? Okay. Apa yang akan berlaku kalau orang memberi attention kepada seseorang? Semakin bernilai seseorang itu berdasarkan kita punya perspektif lah. Ada orang kata dia bernilai dari segi negatif ataupun positif. Yes. Okay. In digital world. Right. So, that's why headline dekat surat khabar, dia letakkan problem untuk tarik dulu attention. Tarik attention first. Kemudian dalam tu tak kisahlah cerita dia tu macam mana. Kadang-kadang kita baca tu macam geram je surat khabar ni. Dia punya headline dia tu macam geram. Nak menarik perhatian kita. Bila baca tak ada apa-apa pun. Kan? Siapa perasan benda tu? Okay. Ini adalah tajuk berita hari ini. Saya terus copy daripada berita hari ini. Sebelah kiri daripada Metro Harian Digital. Sebelah kanan daripada Utusan Digital. Okay. Kalau kita tengoklah dekat belah kiri ni ada berita berkenaan dengan arwah Siti Sarah. Okay. Kita sedangkan Al-Fatihah kepada arwah Siti Sarah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, itu nombor 1, nombor 2 adalah pemberitahuan. Okey, tengok yang belah kiri tu yang nombor 3.
Okey, Tun M dan Mukhris disiasat mengikut peruntukan 2 akta. Adakah itu ada masalah dalam tajuk tu? Problem. Apa problem dalam masalah? Apa problem dalam tajuk ni yang dia cuba letakkan? Disiasat. Yes, disiasat. Itu adalah masalah. Itu adalah masalah. Okay, that's why dia letakkan sebagai headline. Okay, tengok bawah dia. Ada yang geli tak nak salam saya. Kat situ kat mana satu? Masalah. Geli. Geli ada, tak nak salam. Itu pun masalah. Dia letakkan highlight dan dia quote. Dia quotekan masalah tu. Okay. Okey, tengok bawah dia. Pengamal perubatan tradisional dipukul kerana didakwa lakukan sihir. Kat mana satu masalah dia? Sihir. Dipukul masalah, didakwa masalah, lakukan sihir masalah. Nampak? 3 masalah dimasukkan dalam satu headline. Okay, agak-agak nak baca tak? Kan? Kita nak baca. Alright? Okay, yang bawah sekali tu adalah sama juga dengan yang kat atas. Dia adalah pemberitahuan dan dia adalah artis kan. Artis ni orang dia suka dijadikan sebagai tajuk. Okay, tengok belah kanan. Saya ada masalah kepercayaan terhadap Presiden UMNO. Okay, kat mana masalah dia? Percayaan. Masalah itulah masalah. Dan kepercayaan pun adalah satu masalah. Nampak tak? Headline dalam surat khabar semua letakkan masalah. Okay. So, cara yang pertama nak buat copywriting kena cari masalah. Siapa suka cari masalah? Dan sekarang diwajibkan cari masalah kalau nak tulis copywriting lah. Okay. Cari masalah untuk jadikan headline. Okey lah, Kalau boleh. ada masalah, baru ada peluang. Yes, ada masalah barulah ada peluang. Tak ada masalah, tak adalah peluang, tak ada demand, tak adalah duit dekat situ. Tahniah. Alright, okey lah, kita boleh baca lah. Ulat kaut, untung urus jenazah, pemilihan UMNO mampu satukan ahli, Mustafa sabar dulu fokus lawan COVID, manhaj Rabbani umar berkualiti. Ni dia cerita pasal manhaj tema Ma'al Hijrah lah. Okay, KJ jangan kambing hitamkan Zahid, ingkar SOP. Nampak? Semua tu adalah masalah, problem yang di highlightkan sebagai tajuk yang menarik minat orang dulu. So, you all perasan tak yang you all copy paste daripada Hidayat tu, dia punya tajuk dia tu masalah ke ataupun bukan masalah? Ke tak tahu? Ke main paste je, copy paste je? Tak check. Okay. So, saya nak kongsilah. Sekejap. Saya tak sempat nak copy paste dekat saya punya panggil YouTube. Okey. Assalamualaikum, saya Okey, kalau you all tengok saya punya YouTube lah Okey, kalau tengok saya punya tajuk YouTube. Sekejap, saya cuba untuk nak kongsi saya punya YouTube. Boleh tak saya nak kongsi sekejap? Assalamualaikum. Okey, kat mana nak tengok ni? Saya tak sempat nak masukkan tadi. Content. Alright. Alah, tak boleh tengok. Tak boleh tengok full lah. Tak boleh tengok full. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap saya share sekejap. Kita stop sini sekejap. Saya share ni saya punya YouTube. Saya nak tunjukkanlah contoh yang saya punya sorry. Kita pakai kat sini dulu. Kita share tab. Okey, ni saya punya YouTube. Okey, kalau you all perasan, tak boleh nak membesarkan. Okey. Dia punya tajuk dia. Nampak dia punya tajuk dia. Tengok episod yang ke-50 ni.
Jangan masuk Myanmar, nanti kena bunuh. Adakah dia menarik minat untuk orang tengok? Okay. Bengkok kayuh kat Bangkok ni. Okay, ada episod 51. Bergegar jantung bila pegawai immigration suruh buka tudung. Agak nak tengok tak? Nak tengok kan? Dia adalah menarik attention. Okay. Okay. Ni episod ke 47. Ni ada 52,000 orang tengok. Jack Sparrow sebenarnya tok siap masjid. Tanda soal. Betul ke Jack Sparrow ni tok siap masjid? Persoalan. Menarik minat orang dulu. Okay. Banyaklah biskut capati hanya di Thailand. Okay. Itu adalah cara-cara menarik minat untuk orang baca. Okay. Pening pakcik ni dengar kami cuba sembang bahasa Siam. Kenapa ada geng tabligh yang hisap rokok dan bertatu? Nampak? Okay. Dapat duit 7,000 semasa di Thailand. Okay. Okay, yang mana dapat highest rating? Okay, mana yang highest rating ni? Ni. Episod ke-34. Ini lagi lah. Saya banyak dapat komen negatif lah. 233,000 orang tengok. Saya tulis, tak sangka kami masuk rumah kerajaan kerabat di Raja Kelantan di Thailand. Yang tengok tu ramai orang Kelantan pula tu. Okay. Dan saya cerita pasal tu sikit je. Saya cerita sikit je. Yang banyak cerita benda yang lain lah. Ramai orang cakap ni clickbait lah. Tapi dia dah berjaya menarik minat orang. Walaupun cerita dia tak full pun, cerita pasal kerabat di Raja Kelantan ni. Okay. So ramai orang yang tengok dekat ni lah episod yang 34. So ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh headline yang menarik minat orang lain. Siapa dapat sesuatu? Cuba komen saya. Dan hashtag I am a champion. Okay, come on. Dapat sesuatu? Okay, alhamdulillah. Alright, itu baru P. Baru P. Okay, so kita terus praktis. Kita cipta satu headline berdasarkan problem anda dan prospek tadi. Okay, cuba cipta satu headline. Kita terus buat. Supaya lepas habis kelas ni dah ada satu copywriting untuk you all. Cuba satu headline berdasarkan isu tadi. Okay, apa isu tadi? Isu kenapa susah payah berkayuh dekat untuk sampai ke Mekah. Itu adalah isu. Okay, geram. Okay, macam mana nak jadikan dia tajuk yang menarik minat orang? Nak tahu. Okay. Bosan. Empathy. Meletakkan diri kita sebagai Tuan Ahmad. Okay, cuba tulis satu tajuk berdasarkan apa kita punya isu tadi. Untuk kita tarik attention. Apa yang kita nak tahu sangat? Okay. Soalan tadi nak tahu. You punya isu adalah nak tahu. Dan apa yang you nak tahu sangat tu. Jadikan dia sebagai tajuk. Okey, cuba senaraikan apa yang kita nak tahu. Apa yang Kak T nak tahu, apa yang Puan Salma nak tahu, apa yang Puan Rohibah nak tahu. Pergi Mekah naik basikal? Tanda soal. Yes. Itu dia boleh jadikan tajuk. Adakah dia menarik minat orang? Yes. Pergi Mekah naik basikal. Ada Boleh tu boleh dijadikan sebagai tajuk. Okey, boleh dimurnikan. Adakah anda tahu? Ada orang pergi Mekah naik basikal je. Okay. Nanti saya akan tunjukkan case study yang saya buat. Saya dengan tim buat. Yang ada banyak jugalah jumlah jualan daripada copywriting tu. Okay. Siapa nak cuba lagi? Selain daripada Puan Nolizawati. Boleh tulis dekat ruang komen. So kita boleh sama-sama adjust dan kita bagi input. Okay, satu headline. Apa lagi headline yang you boleh terfikir? Betul ke boleh naik basikal ke Mekah? Yes. Well done. Good job, Puan Azizah. Betul ke boleh naik basikal? Right? Anak anda bosan terkurung musim PKP. Adakah ini isu kita? Isu kita dalam membeli buku Ustazah Basikal. Adakah ini isu kita dalam membeli buku Ustazah Basikal?
Kalau dia datang daripada hati kita, lebih mudah untuk orang dapat. Okay, point dia adalah isu kita, bukan isu orang lain. Kita utamakan isu kita, benda tu dia lebih genuine. Puan Rohibah dia nak tahu, dia curious. Pakai baju kurung pun boleh kayuh basikal. Okay, kayuh basikal merentasi 14 buah negara. Nak bagi lagi dramatik. Sebab ramai je cikgu-cikgu kayuh basikal baju kurung pergi sekolah. Okay, nak lagi dramatik, merentasi 14 buah negara. Okay, rahsia pergi Mekah RM1,000, 1,900. Rahsia pergi Mekah 1,900. Dia boleh triggerkan lagi dengan basikal. Okay, 1,900 mungkin boleh orang backpack kan, naik flight. Ada je orang gunakan dengan 1,900. Okay, tak mungkin 1,900 boleh pergi Mekah. Okay, boleh juga. Okay, boleh try test. Okay, rahsia pergi Mekah 1,900. Boleh juga. Okay, rahsia. Ramai orang. Okay, rahsia ni pun banyak menarik minat orang. Orang ni nak tahu rahsia orang. Suka nak kepoci. Saya pun nak tahu rahsia. Ni aku nak beritahu rahsia ni. Apa rahsia tu? Boleh menarik minat orang. Okay, tawakal tahap tinggi punya orang ni, wali ke power? Ini pun boleh menarik minat orang. Apa benda ni? Apa yang tawakal sampai level wali tu, nak tahu juga. Okay. Dahsyat lah. Dahsyat orang punya tajuk hari ni. Okay, dengan basikal aku buat umrah. Dengan basikal. Orang fikir, dia tawaf pakai basikal ke apa? Boleh juga kan. Nanti dia duk bayangkan dengan pakai ihram, kayu basikal, pusing Kaabah. Kan pelik pula kan. Okey, Kak T, macam mana boleh sampai juga? Tak ada masalah ke? Ni dia macam hanging sikit. Macam mana boleh sampai juga? Tak ada masalah ke? Okey, kalau dia jadikan tajuk, dia hanging lah. Dia tak ada benda yang boleh trigger. Okey, daripada Puan Ainun Syafiqah. Aku bukan orang kuat agama, tapi naik basikal je. Banyak betul hikmahnya. Boleh diperhalusi lagi. Okey. Aku bukan orang kuat agama. Okey, ini apa isu dia? Bukan kuat agama, naik basikal, hikmah. Cuba kita relatekan. Apa isu yang paling strong kita nak highlight? Sebab dia ada banyak betul. Dia ada bukan kuat agama, naik basikal, banyak hikmah. Dia ada 3 isu dekat sini. Yang mana satu kita nak highlight kan? Ambil satu je isu. Okay, mungkin boleh perhalusi lagi daripada Puan Nurlizawati macam mana boleh sampai ke Mekah dengan basikal ni? Tak ada masalah ke? Gitu tambah dengan basikal. Macam mana boleh sampai ke Mekah dengan basikal? Tak ada masalah ke? Tak ada masalah visa ke? Ni bagi traveller ni faham lah visa. Kalau orang yang tak travel dah tak tahu visa tu apa. Okay. Ada lagi? Siapa lagi nak cuba? Ni satu headline ni. Ku gagahi juga walaupun berbasikal. Ni adalah satu statement. Okay. Kat mana masalah dia? Kat mana isu dia? Ku gagahi juga walaupun berbasikal. Kat mana isu? Adakah dekat gagahi ataupun basikal adalah isu? Okay. Orang tak tahu gagahi berbasikal ni. Dia ingat ni tajuk berita Azizul Awang tu. Azizul Husni Awang. Ku gagahi juga walaupun berbasikal. Dapat medal. Tak dapat gold, dapat silver. Salah orang. Okay, macam mana nak kembara tanpa belanja ribu-riban? Okay, macam mana nak kembara tanpa belanja ribu-riban? Okay, good, nice. Okay. Bosannya tak boleh travel, nak buat apa ya? Boleh juga. Tarik minat orang, nak buat apa ya? Dia akan komen, dia akan bagi suggestion kat kita. Okay, kita tanya macam tu, dia akan bagi suggestion kepada kita. Ataupun kalau kita enhance kat bawah nanti. Okay, berbasikal ke Mekah, believe it or not,
Believe it or not, berbasikal ke Mekah. Yes, boleh dijadikan sebagai headline. Okay, so yes. Nak tanya, tak semestinya dia macam mana nak cakap, macam tu Ahmad, kita boleh buat juga headline untuk, kan dalam buku Ustazah Basikal tu banyak kan, Yes. umum-umum yang menimbulkan curiosity. Yes. So bolehlah kita buat headline, bukanlah cerita pasal mata basikal je macam tu. Yes. Maksudnya kita buat konten tu yang headline macam contoh, capati pun boleh jadi biskut. Contoh. Okay. Contoh macam tu lah. Jadi orang pun curious. Macam kan Cik Ahmad kan berjalan tu kan dia macam everyday life. So macam banyak je momen-momen macam berkemah atas bumbung. Contoh macam tu. Betul. Boleh jugalah kan. Kalau contoh kita buat. Betul? Boleh? Jadi dia membangkitkan rasa orang nak baca lah copywriting tu kan. Betul? Selepas tu. Setuju? Siapa yang ada buku Ustazah Basikal sekarang? Cuba baca satu tajuk. Cuba puan yang baca satu tajuk yang menimbulkan rasa nak baca lagi. Baca tajuk je macam tak boleh berhenti. Baru baca tajuk. Ada satu tajuk dia bunuh. Okay. Ada satu tajuk dia apa lagi? Cuba baca. Saya tak ada buku kat tangan. Bergaduh dengan askar Pakistan. Bergaduh dengan askar Pakistan. Okey, cuba baca satu tajuk. Okay, macam Tuan Ayub cerita, saya buat buku Ustazah Basikal ni, dalam tu banyak saya buat pattern pesta. Kayuhan di atas awan. Yes, kayuhan di atas awan. Okay, menyebabkan orang baru nak letak buku, apa benda lah kayuhan di atas awan, tak jadi letak buku. Sambung baca. Nenek umur 104 tahun. Nampak? Nenek umur 104 tahun, benda yang pelik. Sesat dalam salji, Taliban. Nampak tak? Satu je ayat dia, tapi menimbulkan curiosity yang menyebabkan tak jadi nak letak buku. Sambung baca. Kan? Miang keladi. Apa miang keladi dekat India ni kan? Okay, itu adalah headline. Apa benda miang keladi ni? Nak baca lah. Berkemah atas salji. Yes, berkemah atas salji. Benda yang rare, orang tak buat. Okay. Banyaklah. You all boleh ambil je. Ditarik ke sudut gelap. Yes. Itu paling orang kata nak tahulah benda apa, kenapa ditarik. Disyaki pengintip di Afghanistan hampir dilokap. Nampak? Pak Gad penyelamat, 2 lelaki misteri. Banyak headline yang you boleh ambil je. Petik je daripada buku Ustazah Basikal tu. Berkemah atas bumbung. Yes, selak je dah nampak dah dia punya headline, tajuk dia. Banyak tak idea. Semua dalam buku Ustazah Basikal ni, headline ni saya gunakan pesta. Apa cerita pasal Tupperware? Cerita pasal Tupperware je. Pasal petai. Kan, pasal petai. Kita cari isu, kita cari masalah. Okay. 2 lelaki misteri. Kat mana tu masalah dia tu? Kat misteri tu masalah dia. Berkemah atas bumbung, apa masalah dia? Tak ada bilik ke? Itu masalah dia. Dah kenapa nak berkemah atas bumbung? Ditarik ke sudut gelap, apa masalah dia? Ditarik satu kat sudut gelap, tu masalah dia. Okay. Roti besar steering, apa masalah dia? Dah kenapa roti tu besar steering? So macam tu lah. Okay, so you all dapat So far dapat kita baru pesta. Alright. Okay, E. P ni sebenarnya sangat penting. P ni dia mempengaruhi, boleh kata dia mempengaruhi dalam 60%, 60 hingga ke 80% copywriting tu. Ingatkan masjid, rupanya makam. Okay. So P adalah dia mempengaruhi 60 sampai 80%. Kalau P tu fail lah seluruh pesta ni, seluruh copywriting. Okay, E ni adalah emphasize ataupun exaggerate. Okay, emphasize ni adalah kita menceritakan balik, kita mendramatikkan lagi masalah supaya audience rasa lagi dekat dengan mereka. Okay, kita menerangkan, emphasize adalah menerangkan, exaggerate adalah mendramatikkan. Okay.
Yes, Syiah ataupun Sunni. Syiah ke Sunni. Yes. Okay. Itu semua adalah headline. So macam mana kita nak membakar, mendramatikkan lagi tajuk tu? Okay. Dua lelaki misteri. Apa kita nak dramatikkan dua lelaki misteri ni? Pak Gad Penyelamat. Apa kita nak dramatikkan tajuk ni? Okay. Biar betul dekat puncak gunung setinggi Kinabalu ada dua orang lelaki dan salah seorangnya doktor. Tak dramatik ke tu? Itulah ayat dramatik. Itulah yang saya buat dekat dalam buku Ustazah Basikal. Kalau you all baca buku Ustazah Basikal tu naik turun tu pesta lah tu, mendramatikkan. Padahal cerita tu biasa je. Tapi kita mendramatikkan. Yes, betul. Pada saat tu Ustazah menangis. Okay? Masa tu Ustazah memang dah lemah. Saya dokong dia. Dia menangis dekat belakang saya. Okay? Waktu tu momen tu sunset sangat cantik. Tapi kita highlightkan semua tu. Mendramatikkan lagi supaya penonton ataupun pembaca ni dia boleh feel. Dia boleh rasa. Ya lah. Best lah perasaan ni. Macam mana nak rasa perasaan macam ni lah? Mesti kena beli buku Ustazah Basikal baru dapat rasa. Okay? Untuk emphasize. Siapa faham? Siapa faham? Cuba angkat tangan dan say I. Okay, faham Emphasize. Okay, S. S adalah bila kita dah cerita pasal problem, kita dah terangkan problem tu, barulah kita berikan solution. Apakah solution dia? Apakah solution untuk setiap masalah? Kalau tak ada solution, tak adalah berlakunya jualan. Selepas tekan masalah barulah kita beri solusi. Okay, bisnes wujud bila ada masalah dan solusi. Okay, solusi dia adalah dapatkanlah buku Ustazah Basikal ataupun dalam buku Ustazah Basikal ada menceritakan tentang dua lelaki misteri ini. Ataupun Ustazah Basikal ada menceritakan tentang tajuk ditarik ke sudut gelap. Ustazah Basikal adalah dia punya solusi. Okay, yang kata tadi isu bosan tak boleh travel nak buat apa? Ustazah Basikal lah adalah dia punya jawapannya. Okay, macam mana nak kembara tanpa belanja ribu-riban? Buku Ustazah Basikal adalah solusinya. Okay, apa lagi tadi? Anak anda bosan terkurung musim PKP. Buku Ustazah Basikal adalah solusinya. Okay, solusi dia adalah buku Ustazah Basikal. Okay, macam mana nak susun ayat tu yang agak mencabar sikit. Alright. So, selepas S, solusi. Okay. Tak ada duit nak pergi travel, bacalah buku UB. Betul? Betul? Okay. So, T adalah testimoni. Okay. Testimoni ni tak semestinya letak kat dalam copywriting, tapi kalau ada sangat bagus. Okay, testimoni. Okay, masukkan testimoni sebagai pelengkap ataupun bukti result. Testimoni boleh diletakkan dalam ayat, testimoni boleh diletakkan dalam gambar, ataupun testimoni boleh diletakkan sebagai video. Okay, testimoni boleh diletakkan sebagai video. Alright. Okay. Ini adalah contoh testimoni yang boleh diletakkan sebagai gambar. Okay. Daripada siapa ni? Daripada Nurbaini Borhan. Cerita macam tak masuk akal, susah nak terima. Tak rugi beli, 3 hari je habis baca. Ini adalah testimoni. Okay. Testimoni daripada Puan Nurbaini Borhan. Okay. Alhamdulillah saya dah beli buku ni. Memang kalau siapa baca macam tak masuk akal, susah nak terima sebab mereka sangat berani bertawakal. Allah sentiasa bersama mereka. Buku 1 saya baca dalam 3 hari. Sekarang tengah konsentrate buku 2. Buku 1 pun dah sangat advance, tak rugi beli. Okay, ini adalah testimoni. Siapa yang dapat testimoni ni daripada dia punya customer? Siapa ada testimoni ni? Okay. Apakah yang anda buat dengan testimoni ni? Adakah anda keluarkan testimoni ni ataupun simpan begitu saja? Alright. Okay. Ni seminggu anak-anak aman dari menghadap telefon, rumah senyap seketika. Ni daripada Zaharuddin Nawi. Okay, testimoni, baca buku Ustazah Basikal, ada anak-anak dia, gambar anak-anak dia tengah tersenyum.
mahal ni testimoni ni. Gunakanlah untuk dalam copywriting. Okay. So, ini adalah contoh testimoni. Baik. Yang seterusnya, ini testimoni dalam penceritaan. Saya turut risau apabila Angah solat di Masjid Syiah di Iran. Takut Angah disembelih. Okay, Tuan Osman Mat. Dia menceritakan. Agak-agak kalau orang baca testimoni ni, dia nak baca tak cerita tu? Dia mesti tertanya-tanya. Apa yang menyebabkan dia ni berani gila solat dekat Masjid Syiah ni? Kenapa? Siapa yang gertak dia nak sembelih? Aduh, kena belilah buku Ustazah Basikal. Gitu. Okay. Alright. So, siapa nak share dia punya testimoni selepas baca buku Ustazah Basikal? Okay, kita nak sama-sama kongsikan. Siapa yang ada testimoni, boleh diguna pakai kat dalam you all punya copywriting. Silakan. Siapa yang nak share? Soalan dia macam ni. Apakah yang anda, kita nak dapatkan feedback lah. Apa yang anda rasa selepas baca buku Ustazah Basikal ni? Okay, kita tanya Kak T lah. Kak T pernah bercerita pada kami. Apa perasaan dia selepas baca buku Ustazah Basikal? Saya sangat tersentuh dengan Kak T punya testimoni. Silakan Kak T. Boleh kongsi dengan kami? Yang Kak T rasa yang kebesaran Allah tu lah kan. Bila dalam setiap pergerakan tu, mula daripada Malaysia sampailah nak sampai Mekah tu, sebab banyak sangat yang yang sepatutnya macam patut balik semula lah macam tu kan, tapi tak balik juga. Tak ada balik. je pertolongan. Yalah, dah tak ada duit lah, visa nak kena, tak boleh nak sambung lah, tapi kan pertolongan Allah tu datang macam masa tu, ya Allah, macam tak percaya lah rasa kan. Tapi kuasa Allah tu boleh kun fayakun masa tu. Masya Allah. Maksudnya ya Allah, yang tu memang rasa sampai sekarang pun kalau fikir-fikir apalah kan, kita rasa macam tu lah kan. Kita rasa apa yang dia buat, macam mana Allah nak, kita rasa sesuatu lah, tak kerti nak bagi tahu macam mana. Sebab macam pelik sangat, banyak sangat pertolongan Allah di saat yang terlalu perlu kan. Betul. Okay. Macam mana kita nak jadikan Kak T ni punya testimoni dalam bentuk penulisan? Kak T, kalau apa yang Kak T cakap tu jadikan dalam bentuk penulisan, dia akan menarik minat ramai orang. Sebab dia datangnya daripada hati Kak T. Okay. Okay, nak cerita. Sila Kak T. Sebenarnya kan Kak T nak share kat sini. Kak T lepas baca dia yang sampai dekat Pakistan tu kan, yang Kak T rasa paling banyak yang keajaiban yang Kak T rasa nak kongsi sangat adalah dekat Pakistan. Tapi sampai sekarang Kak T duk tunggu nak buat ayat tu lah. Tak terbuat, tapi rasa macam kat Pakistan tu banyak sangat event yang menampakkan kebesaran Allah lah. Yang lain tu ada juga, tapi kat Pakistan tu lah banyak sangat. Sebab yang buku 2 Kak T memang tak ni lagi kan, sampai buku 1 baru. Jadi buku 2 tu Kak T tak nampak lagi lah apa cerita sebenarnya. Yang lain yang banyak lagi Allah tolong kan. Tapi yang buku 1 tu sampai kat Pakistan lah, rasa ya Allah. Kat situ Kak T pun bila dia baca duk cerita kat ya Allah. Macam orang yang tak baca pun, yang dalam rumah ni kita jadi tercerita sama. Sebab kita rasa tak boleh nak tahan seorang dah benda ni kan. Masya Allah. Kan? So daripada situlah, kalau kita bercerita daripada hati, kita seronok, kita excited, orang pun akan excited nak tahu lebih lagi. Okay? Betul tak Kak T? Bila Kak T cerita, orang lain pun excited nak tahu lagi. Okay, siapa lagi nak kongsi? Terima kasih. Berikan tepukan kebutuh kepada Kak T. Okay, siapa lagi nak kongsi? Apa yang dia rasa selepas baca buku Ustazah Basikal? Okay, Puan Rohibah nak kongsi? Boleh. Ke Puan Ainun nak kongsi? Apa feeling, perasaan? Okay. Aina nak kongsi sedikit perasaan Aina bila Aina baca Ustazah Basikal. First thing yang Aina rasa bersyukur sangat bila Aina baca Ustazah Basikal, dia ubah titik point saya macam mana saya nak pandang diri saya dengan Allah. Itu yang saya paling rasa deep lah. Sebab macam Aina mungkin lagi muda lah daripada cikgu-cikgu ataupun kakak kat sini kan. Jadi Aina bersyukur Aina dapat tahu perasaan tu
ketika ini masih lagi orang kata masih bergolak dekat dalam dunia ni yang penuh dengan cabaran ni, kita rasa kita nak satu titik point tu supaya kita dapat strong tak Ustaz. Macam tu lah. So memang dapat ubah pandangan ni lah terhadap Allah supaya kita dapat rasa apa yang kita buat ni segalanya kena pandang Allah. Everything is Allah. Betul. Everything kita buat, everything kita rasa dalam hati, just give it to Allah. Itulah one the big point yang Ina dapat. Masya Allah, Masya Allah. Okay. Itu adalah testimoni yang sangat mahal. Okay. Testimoni apa yang keluar feedback daripada you all ni adalah sangat mahal. Sila gunakan. Nak tambah sikit kan, yang Puan Ainul tu betul lah. Macam kita dengar kan, sambil-sambil buat basikal sempat lagi baca Yasin pagi-pagi. Kita rasa, aku duduk rumah pun nak baca pagi-pagi. Allah, rasa macam satu tamparan pada diri sendiri. Saya pernah cakap dengan Kak Iba, kita rasakan macam kita macam nak jadi lagi baik bila baca buku ni. Macam dia bawa kita ke arah lebih positif. Macam, yelah sebab banyak amalan-amalan yang sambil basikal boleh buat kita rasa kita duduk rumah ni pada gitu macam tu kan. Rasa ya Allah, macam tu lah. Betul. Saya pun terasa benda yang sama. Saya bila duduk rumah ni memang tak sempat nak baca, tak sempat. Tapi atas basikal tu sempat je. Itulah masalah dia. Itulah rindu nak kayuh balik. Okey, ada lagi yang nak kongsi? Puan Salmah nak kongsi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang saya dari awal lagi mengenali Ustazah Basikal ni daripada podcast Tuan Ahmad dengan KJ. Khairul Ajmain kan. Dan cerita yang Tuan Ahmad ceritakan di Pakistan tu, doa seorang ibu. Doa seorang ibu yang sangat memberi kesan pada hati saya sebab saya pun seorang ibu. Betul. Dan membuat saya sangat percaya dengan ini. Sebab ini diajar oleh Rasulullah. Betul. Bahawa kita mesti hormat pada ibu sebab doa ibu mustajab. Betul. Jadi dari situlah mulanya saya jatuh cinta dengan buku Ustazah Basikal. Dan tahulah saya ni bukan dalam kategori avatar yang Cik Ahmad bincangkan minggu lepas, tetapi saya kekalkan minat saya di sini sebab memang banyak saya boleh kongsi. Dan setiap kali saya bercakap dengan prospek saya, inilah yang saya tekankan, doa seorang ibu. Okey. Tahniah Puan Salmah, berikan tepukan kepada Puan Salmah. Okey. So inilah kekuatan, inilah testimoni diri kita, bukan orang lain, testimoni diri kita. Bila kita cerita pasal buku Ustazah Basikal ni, orang akan tanya, apa yang best buku Ustazah Basikal ni? Okay, Puan Salmah dah ada jawapan. Doa seorang ibu. Kau kena baca cerita kat Pakistan pasal doa seorang ibu. Sama macam Kak T. Okay, kau kena baca cerita kat Pakistan. Macam mana keajaiban Allah tunjuk kekuasaan dia tu. Dahsyat sangat. Tak boleh nak cerita, speechless. Okay, testimoni. Okay, sama juga dengan Puan Ainun. Okay, bila orang tanya, apa yang best pasal buku Ustazah Basikal ni? Kau takkan percaya apa yang kau baca. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So, itu adalah testimoni diri kita. Okay, minta maaf siapa saya tak tanya kepada orang yang tak buka kamera. Saya tak tahu you all ada ataupun tak dekat belakang kamera tu. Alright. Okay. So, boleh kita teruskan? Okay. Last sekali. Tuan Ayub. Ada apa nak tambah? Satulah, saya ada belajar sesuatu. Ini teknikal lah ni, teknikal. Kalau kita nak buat share testimoni, okay, kalau kita tak ada testimoni daripada customer kita boleh gunakan testimoni daripada HQ. Okay, atau HQ akan cuba kongsi lah selepas ni testimoni. Kami ada lambakan testimoni, ada bank testimoni. Okay, boleh gunakan testimoni tu untuk kooperatif yang berkaitan. Dan InsyaAllah testimoni tu insyaAllah lah dia sangat menepati piawaian lah. Sebab nak bagi testimoni ni pun Cik Ahmad, saya belajar ada piawaian dia. Ada SOP. Ada SOP. Tapi tak adalah susah sangat. Testimoni ni kalau boleh, okay,
kita berikan testimoni yang berbentuk dia macam storytelling sikit. Perjalanan customer tu dia maksudnya macam mana sesuatu benda tu ataupun produk tu boleh selesaikan masalah dia. Dia cerita lah, dia storytell. Macam yang sekarang tuan-tuan cikgu-cikgu buat sekarang ni lah, tuan-tuan buat sekarang ni. Dia storytell. Dia tak cakap testimoni yang kurang berjaya adalah hello? Yes? Boleh. Teruskan. Testimoni yang kurang berjaya adalah dia nampak sangat buat-buat lah kan. Dia kata macam testimoni yang macam contoh, buku ni terbaik lah, best lah baca. Yang itu elakkan testimoni yang macam tu. Okay? Tu nama dia testimoni shot sendiri. Kalau kita sebagai ni, kita nak berkongsi dekat orang. Itu testimoni shot sendiri nama dia. Betul. Cuba kita bagi testimoni yang berbentuk macam kita screenshot, orang tu cakap kenapa best. Dia jawab panjang lebar tu, itu yang bagus. Ataupun dia cerita macam mana benda tu menjentik hati dia. Ataupun in case kalau macam produk tu produk kencing manis contoh dia, dia tak cakap produk ni bagus lah, saya bagi A 10, kurang. Dia sepatutnya testimoni yang bagus, piawai dia seperti ni. Alhamdulillah saya dah pakai 2 minggu, luka saya dekat kaki ni dah semakin membaik. Saya tak tahulah, dah boleh berjalan dah. Macam tu. Dia testimoni yang macam tu yang bagus. Okay, macam tu lah, itu saja. Okay, ni ada testimoni daripada Puan Ainun. Setiap kali baca cerita di Pakistan, tak boleh tahan air mata. Yes. Ini 5 star punya testimoni. Alright. Orang akan tertanya-tanya, kenapa menangis pula kat Pakistan ni? Pakistan dekat sini jual karpet ni. Kan? Kat mana yang nak nangis ni? Contoh. Kan? Orang kat assume. Alright. A. Dan last kali, pesta. A yang terakhir adalah action. Kita tak guna buat copywriting kalau tak ada tindakan. Okay. Kita dah cerita dah panjang lebar. Lepas tu, dia kata macam dia nak beli ni. Tak ada link apa-apa pun. Nak suruh komen pun tak komen. So dia pun cari orang lain sebab kita tak ada action. Okay. Business adalah bukan business jika tak ada call to action. CTA. Okay. Action adalah call to action lah. Call to action tu adalah apa yang dia kena buat selepas tu. Dah habis baca ni, dah trigger ni, dah nak tahu sangat ni, apa yang kena buat? Adakah secara WhatsApp ataupun komen nak kat bawah, ataupun kena PM, ataupun swipe up dan sebagainya. Itulah dipanggil call to action. Okay, ini simple. Right, CTA yang menimbulkan sense of urgency akan banyak membantu meningkatkan conversion. Contoh, kalau kita bagi, okay, siapa yang beli hari ini dapat less 10% contoh. Ataupun siapa yang beli dalam masa 24 jam akan dapat free gift. Contoh. Okay, tingkatkan urgency. Meningkatkan urgency. Okay, siapa yang nak order hari ni, InsyaAllah dapat lagi 3 hari daripada sekarang. Contoh. CTA. Okay, pastikan CTA mudah dan tidak mengelirukan prospek. Okay, kalau boleh satu sahaja CTA. Kalau WhatsApp sahaja. Kalau download ebook sahaja. Okay, jangan 2-3. Bila 2-3 ni orang keliru dan orang tak buat tindakan langsung. Terlalu banyak. Fokus kepada satu CTA. Okay, ada juga saya perasan dia letak ebook, dia letak juga WhatsApp. Ada 2, lalas dua-dua dia tak tekan. Okay, kalau nak bagi ebook je. Copywriting untuk ebook sahaja. Kalau nak buat jualan betul-betul. Okay. Cik Ahmad, nak tanya, kalau macam contoh CTA dekat-dekat dalam posting dia tu, dia bagi CTA WhatsApp dia lah untuk dapatkan e-book percuma. Betul. Tapi dia satu lagi CTA dia tak letak dekat posting, dia letak dekat ruangan komen. Ada yang berminat untuk baca cerita penuh, dia bagi link jual tu. Itu boleh ke tak boleh? Objektif dia? Objektif asal dia adalah nak bagi baca e-book je, nak bagi e-book percuma tu. Baik. Tapi dia bagi dekat ruangan komen tu macam
Tak nampak lah. Caca tak nampak lah. Dia nak bagi juga CTA 2, tapi dia tak adalah letak dekat posting mengelirukan orang. Dia letak dekat ruangan komen. Boleh ke tak boleh? Dia sangat subjektif lah, boleh ataupun tak boleh. Dia tak ada rules untuk nak letak benda tu. Dia berdasarkan apa yang you all macam mana kena buat eksperimen jugalah benda tu. Saya tak boleh cakap boleh ataupun tak boleh, sebab bagi saya bila orang dah klik button tu, dia akan pergi ke WhatsApp, dia dah takkan kembali dah, dia takkan cari dah benda lain kan. Itu adalah yang saya percaya dalam satu-satu copywriting. So kenapa kena ada 2 CTA kalau fokus kita untuk dia klik satu tu dan dia takkan kembali? Nampak tak? Okay. Lagi satu, kita dah cerita pasal objektif kita adalah nak bagi ebook. Tiba-tiba bawah tu dia punya CTA adalah membeli. Adakah orang akan klik membeli tu? Boleh jadi yes, tapi objektif dia tak sampai. Okay. Kalau boleh stick kepada satu. Kalau nak buat hard sell, buat hard sell betul-betul. Nak buat soft sell, buat soft sell betul-betul. Satu je. Okay. Kalau kita tengok Tuan Ahmad, boleh saya tanya? Boleh, silakan. Boleh saya tanya? Sorry saya punya line tak berapa okey malam ni. Saya dengar Tuan Ahmad panggil nama saya tapi saya tak nak jawab. Okay, Line tak okey sangat. Okay. Apa namanya, yang pasal CTA tadi tu. Antara kita terus letak CTA pada kita punya storytelling dengan kita letak dekat komen, mana yang sebenarnya lagi efektif lah ataupun lagi bagus. So kita kena faham kenapa ada orang letak dekat copywriting dan kenapa ada orang letak kat komen. Okay. Kenapa ada orang letak kat komen? Sebab Facebook dia akan detect orang yang selalu menjual ni dan dia akan selalu block. Sebab tu dia letak kat ruangan komen untuk mengelakkan dia daripada kena block. Okay. Tapi kalau tak ada orang kata sebab untuk nak letak kat ruangan komen, letak je lah kat copywriting. Tak ada masalah. Okay. Ada orang letak dekat ruangan komen, objektif dia adalah nak nampak ada orang komen. Objektif. Dari segi keberkesanan tu saya tak ada jawapan. Sebab dua-dua orang akan membeli juga. Okay. Tapi kalau tanya saya kenapa orang letak CTA dekat ruangan komen, sebab Facebook dia akan detect menjual dekat posting. Kalau kat komen tak ada masalah. Right. Okay, faham. Okay. Kadang-kadang dia akan bawa kepada sell, pergi ke marketplace kan. Kita buat copywriting, tiba-tiba dia convert kepada marketplace. Sebab ada CTA tu. Are you selling? Dia tanya, are you selling? Itulah, bila nampak itu terus alamak. Okay, kalau jadi macam tu, letak kat ruangan komen. Kalau tak boleh edit lah, selalunya boleh undo kan. Boleh edit kan. Tak ada masalah. Alright, okay, itu CTA. Baik, dalam tulisan berpengaruh ni dalam pesta ni ada 2, hard sell dan soft sell. Apa beza hard sell dengan soft sell? Siapa tahu? Hard sell keras. Jual keras. Tak adalah. Soft sell jual lembut. Okay, hard sell. Okay, cara copywriting ni ada 2. Hard sell ni kita direct terus. Belilah sekarang buku Ustazah Basikal berharga RM181 termasuk postage. Itu adalah hard sell. Kalau soft sell, macam yang all tulis ni lah. Berkemah atas bumbung. Apa tu berkemah atas bumbung? Bla 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 bla. Belilah buku Ustazah Basikal. Ataupun dapatkan offer sekarang. Itu adalah soft sell. Okay, dia storytelling. Soft sell ni lebih kepada storytelling. Hard sell ni kepada terus menjual. Iklan menjual terus. Mana satu yang lebih efektif? Hard sell ataupun soft sell? Dua-dua efektif, rasa. Yes. Tepat sekali. Dua-dua efektif. Okay. Bergantung kepada kita punya objektif. Right? So, apakah 2 jenis tulisan ni saya nak kongsikan dengan anda? Adakah hard sell lebih banyak terjual ataupun soft sell lebih banyak terjual? Ini saya nak kongsikan case study Facebook Ads yang saya buat dengan Ustazah Basikal. Siapa yang nak tahu? Siapa yang nak tengok case study FB Ads ni?
Ini saya bagi case study terus ni. FBX. Okey, FBX ni ada orang tanya saya, macam mana nak buat FBX? Saya tak galakkan kalau anda tak ada pengalaman. Okey. Sebab peringkat pertama buat FBX adalah bakar duit. Itu peringkat pertama. Ya, ramai orang tak sanggup. Okey. Okey. So, ini adalah soft sell. Okey, ini adalah soft sell. Okey. Cerita pasal dekat Iran, nampak tak? Saya turut risau bila penulis solat di masjid Syiah di Iran takut penulis disembelih. Tuan Osman Mat. Itu saya jadikan sebagai tajuk. Okey, tajuk. Nampak bawah tu dia ada testimoni. Okey. So yang ni adalah mengikut pesta. P adalah problem atas tu. Okey, E adalah exaggerate. Adakah anda peminat drama berunsur suspens dan debaran? Buku Ustaz Basikal ni wajib anda baca. Cerita ini cerita real tau, bukan drama dibuat-buat. Okey, itu adalah exaggerate. Kita enhancekan dia. Alright. Okey. S solution dia adalah saya belanja sikit petikan dari buku Ustazah Basikal masa Ustazah Adilah bersama suaminya berkayuh basikal di Iran. Ni adalah solution. Okey. Tadi problem perenggan kedua adalah E, perenggan ketiga adalah S. Okey, kat mana testimoni? Gambar. Okey, satu dekat gambar. Kat mana lagi testimoni? Dekat tajuk pun testimoni. Dekat atas tu. Dekat tajuk pun testimoni. Okey, yang belah kiri sekali ni adalah benda yang sama tau. Belah kiri sekali ni adalah yang overall. Okey, yang belah tengah ni adalah bila saya tekan see more tu. Okey, yang belah kiri tu kan ada see more tu kan. Dia hanya keluar tajuk je kan. See more tu ini adalah full passage dia. Okey. Okey, lepas tu A action. Kat mana action dia? Action dia kat bawah Bawah dia saya ada bagi link action dia. Alright, so kalau kita tengok 720 orang komen, ada 742 share. Okey, dan pembelian dia 202 pembelian dekat website. Okey, ini FBX yang saya buat. Ini adalah soft sell. Okey, ini adalah soft sell. Okey, kita tengok hard sell. Ini adalah hard sell. Okey, hard sell ni direct terus. Kita nak beritahu terus kau beli buku ni. Tapi dia punya tajuk dia adalah saya nak beritahu jangan baca buku ni. Itu adalah dia punya tajuk. Jangan baca, kan masalah tu. Kau dah kenapa halang aku nak baca? Biarlah aku nak baca. Bila biarlah aku nak baca, itulah menjadi pembelian. Okey, ada 563 pembelian dekat website. Kau halang aku sangat nak baca, aku beli, okey? Aku beli. Okey, P problem adalah saya nak beritahu jangan baca buku ini. Itu adalah P problem. Okey, kat mana exaggerate dia? Kat bawah dia tu. Nanti anda tak boleh berhenti. Itulah exaggerate dia. Itulah enhance dia. Okey, nanti anda tak boleh berhenti. Jangan baca, nanti tak boleh berhenti. Please lah, janganlah baca. Nanti anda tak boleh berhenti. Okey. S solution dia adalah Novel Lab Ustazah Basikal merupakan jurnal pengembaraan ke Mekah merentasi 14 negara selama 15 bulan. Mereka hanya berbekalkan wang saku sebanyak 1,900 pada permulaan pengembaraan. Nampak? Itu adalah dia punya solution. Pelbagai kenangan dan cabaran yang ditemui di negara yang mereka rentasi semasa pengembaraan telah dibukukan dalam Novel Lab Ustazah Basikal. Kan direct tu. Ini dia panggil hard sell. Okay? Solusi terus. Okay, kat mana testimoni? 15,000. Yes, dekat gambar. Itulah testimoni. Ustazah Basikal, 15,000 naskah siri Ustazah Basikal terjual. Itulah testimoni. Kenapa orang membeli buku Ustazah Basikal? Sebab ramainya orang membeli buku Ustazah Basikal. Itulah testimoni. Okay, dan action dia klik sini. Nampak bawah sekali tu. Klik sini. Offer Ustazah Basikal. Okay. Dan ada 500. Tadi soft sell ada 200. Okay. Ini hard sell ada 500. RM63 yang membeli melalui website. Okay.
Alright. So saya rasa sampai sini sahaja. Ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa idea yang nak diceritakan? Okay, kalau kita tengok kat sini, dia punya share tak banyak macam tadi. Yang soft sell ni, share dia adalah 742 orang share. Tapi kat hard sell ni ada 446 orang je share. Tapi pembelian kat website dia lebih tinggi. Okay. So terpulang, you all nak buat hard sell ataupun soft sell, you all kena buat eksperimen kepada you all punya audience. Tapi yang pendapat saya rasa lah, soft sell ni sesuai daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. Baik. Hard sell ni bermula 25 hari bulan sampai 30 hari bulan. Betul. Setuju? Setuju? Apa dia masa tu gaji lah rasanya. Maksud tu gaji, so kena hard sell lah. Okay. Yelah, macam mungkin kita boleh buat strategi lah. Macam waktu orang swasta gaji selalunya awal bulan. 25 tu start hard sell. Hard sell. Kalau macam akhir bulan biasanya orang kerajaan. Betul? Okay. Itu maksud dia ayat dia adalah seeding. 1 sampai 15 hari bulan adalah seeding. Kita buat soft sell. Tak macam menjual sangat. Seeding. Okay, bila waktu gaji, itulah betul-betul hard sell. Betul-betul kita nampak menjual betul-betul loh. Betul-betul menjual lah. Waktu gaji. Okay. Boleh guna pakai. Kalau dalam istilah FBS ni saya panggil sebagai bofu, mofu and tofu. Itu lagi 3 level. Tofu adalah top of funnel, mofu adalah middle of funnel and bofu adalah bottom of funnel. So dia manusia yang sama kena tembak 2-3 kali. Itu deep lagi lah. Itu kalau nak main another game, boleh cerita dengan saya. InsyaAllah saya akan cerita benda yang lebih detail. Okay, tapi buat masa sekarang ni, buat jualan dulu. Okay, ada apa-apa soalan? Nak tanya yang masuk Brunei tu macam mana? Sebab dekat ni tak ada Brunei kan, Singapura je kan? Tak ada. Yang ni memang orang yang beli tu dia datang Malaysia. Dia datang ke Kita live. tak boleh lah nak iklan dekat kawan kat Brunei, memang tak boleh lah kan? Ini kita nak ceritakan buku ni dah ada kat Brunei lah. Cuma tak berlaku jualan. Dan macam mana Abu ada solution tak untuk jual kat Brunei ni? Actually boleh jual dengan orang Brunei, boleh. Cuma agak mahal sikit postage dia kat ni. Postage dia lagi mahal daripada buku. Dia kurang mahal macam buku kat ni, dalam 100 lebih. Kan? Bukan Brunei je. Brunei okey lagi. Ni Indonesia pun sama juga. Lagi kesian. Dia waktu PKP, tapi sekarang dah murah sikit je Ahmad. Oh ya? Yeah. Waktu PKP hari tu, kita pakai pos laju. Pos laju dia ada beberapa perkhidmatan lah kalau penghantaran luar negara. Kalau masa PKP hari tu, border tutup, dia pos laju dia tak boleh guna perkhidmatan yang international yang biasa ni. Dia kena pakai Asian Express. Asian Express dia charge satu produk buku kita ni yang siri 1 dan 2, cuba teka berapa? 300? 2 kali ganda, 300 lebih. Kalau yang sekarang ni Cik Ahmad murah sikit. Kalau sekarang yang saya cek untuk hantar ke Indonesia RM117 sahaja. Sebab border dah buka, so RM117 je. Macam tu lah harga dia kat T. Kalau Brunei boleh. Jadi tanya kawan, jika berminat, bagi dia solution lain dulu, boleh datang Malaysia ke ataupun ada saudara mara ke yang duduk dekat Sarawak ke, kat mana kan. Tapi kalau dia nak juga, kita bagi dia pilihan tu lah, postage yang agak mahal tu. Tapi kalau Singapura biasalah, Singapura tak ada masalah. Singapura dia murah sikit. Singapura dalam, tak silap saya dalam 30 lebih. Okay, terima kasih. Alright. Okay, so far nampak tak pesta ni macam mana bentuk dia? Pesta ni problem, exaggerate ataupun enhance, solution, testimoni dengan action. Dia tak semestinya mengikut turutan sangat tau. Dia kita boleh main-main.
Okay, sama ada testimoni tu dia jadi dia punya headline. Okay, kalau kita tengok berita tadi pun ada testimoni dia jadikan headline kan. Dia quote. Okay, exaggerate pun boleh jadikan headline. Okay, ataupun CTA tu pun boleh jadikan headline. Dia boleh main-main dekat situ. Kita pulang. Boleh convert jadi gambar ataupun cara you all buat live. Ini satu kan yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah bercakap. Bercakap pun boleh gunakan pesta. Okey, hari ni saya nak ceritakan tentang pasal buku Ustazah Basikal. Okey, tahukah anda ada sepasang suami isteri yang kayu basikal sampai ke Mekah? Problem. Okey, siapa yang nak tahu? Komen nak. Ramai orang komen nak. Okey, exaggerate. Apa yang akan berlaku kalau diorang ni pergi dengan 1900? Exaggeratekan lagi. Apa yang akan berlaku? Sampai ke tak sampai 1900? Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai dengan izin Allah contoh kan. Lepas tu solution, sebenarnya mereka ni sampai. Okey, dalam buku Ustazah Basikal ni ada menceritakan macam mana diorang ni struggle. Okey, dah cerita storytelling. Solution tu kita jadikan storytelling. Okey, dan testimoni. Okey, testimoni ni saya sendirilah cerita-cerita. Saya masa baca buku Ustazah Basikal dekat Pakistan ni saya tak boleh move on. Setiap kali baca mengalirlah air mata saya. Contoh sebagai testimoni. Dan orang akan tanya, macam mana nak dapatkan buku Ustazah Basikal ni? Ini link saya ataupun tinggalkan kat ruangan komen, saya nak beli, saya akan PM. Ambil satu je CTA. Sama ada kita PM dia ataupun dia tinggalkan nombor telefon ataupun kita bagi link dekat bawah. Itu kalau kita nak buat live. Okay, nak buat live setiap hari pun boleh. Ambil satu tajuk. Satu tajuk cari isu. Okay, contoh apa isu? Satu tajuk ditarik di sudut gelap. Okay, hari ni saya nak kongsikan cerita tentang Encik Ahmad ditarik ke sudut gelap daripada buku Ustazah Basikal. Okay, exaggerate lagi. Apa yang anda rasa kalau anda ditarik sudut gelap dekat Pakistan? Apakah perasaan anda? Takut, cuak, happy, excited? Okay, exaggerate. Okay, solutionnya adalah storytelling. Okay, Encik Ahmad ni ditarik masa tu sebab pakcik ni dia rindu kawan dia dekat Perak. Okay, sebab tu dia tolong cerita. Okay, lepas tu testimoni. Masa saya baca ni saya pun berdebar-debar. Saya pun masuk dalam selimut. Punyalah takut. Cerita kan. Testimoni. Dan A yang terakhir adalah action. Macam mana nak beli? Macam mana nak dapatkan? Okay, baca dulu e-book. Ini e-book ni saya nak bagi percuma je. Baca dulu e-book. So dia bacalah e-book. Bila dah baca e-book, kita follow up dia dekat WhatsApp. Okay, macam mana dengan e-book? Dah habis baca ke belum? Best tak? Nak sambung tak? Nak sambung, nak tahu lagi tak? Orang curious nak tahu lagi. Okey, dapatkan buku Ustazah Basikal. Okey, senang je kan buat copywriting ni kan? Dah tak payah dah. Dah tak payah bergantung dengan HQ untuk sediakan. Okey, Cik Ahmad, saya nak tanya. Silakan. Ahmad. Kalau macam kita nak fokus di Facebook, maksudnya Tuan Nas kena tutup suara. Okay. Oh, hilang terus. Hello? Sorry bang. Okay. Boleh. Line itulah line tak berapa cantik sangat malam ni keluar. Okay. Tadi Facebook kan dia ada dua kan, satu Facebook personal dengan Facebook page. Betul. Sekarang ni macam sekarang ni kita nak fokus ke personal lah ke macam mana? Perlu buat ke apa atau apa macam mana? Okay, dekat page apa nama tajuk page? Facebook, entah maksud saya antara Facebook personal dengan Facebook page. Maksudnya kalau katalah kita ada dua-dua tu kan, maksudnya mana yang lebih sesuai untuk kita fokus untuk menjual? Okay. Untuk sharing lah. Kalau on business purpose memang on Facebook lah. Facebook page lah. Okay, sebab Facebook page ni dia ada orang kata service untuk business. Dia memang purposely dibina untuk business, Facebook page. Okay. Tapi kalau macam Facebook profile, dia adalah untuk kita bersosial. Okay, dia punya objektif dia berbeza.
Okay, kena tahu apa objektif. Kalau macam dekat page, majority orang buat dekat page adalah untuk nak buat FB ads, untuk dapatkan insight, untuk dapatkan data. Dia lebih detail lah, dia lebih detail. Memang on business purpose. Dia nak tengok grow macam mana dekat page. Okay, dia nak buat live dan sebagainya. Dia ada fungsi-fungsi yang khas untuk business. Tapi kalau dekat profile, tak ada masalah juga. Profile, cuma dia tak ada insight. Insight ni adalah data untuk kita nak kaji posting mana yang paling viral. Macam mana kita nak detect reach dia, berapa banyak orang yang reach. Tapi kalau kat page ni kita boleh dapat dia punya data. Mana satu kita punya copywriting yang paling convert. Boleh faham ke? Ke complicated sikit ayat saya ni? Faham. Maksudnya sekarang apa objektif Puan? kalau ikut pendapat Cik Ahmad lah, memang kita macam contoh saya sangat digalakkan buat page ke macam mana? Kat mana paling banyak audience? Saya setakat ni memang untuk Ustazah Basikal ni memang saya tak ada page lagi lah untuk menjual kan. Saya memang ada dekat personal saja. Terus sekarang ni memang kita fokus sekarang di personal lah. Tapi kita tengok bila kita post kalau kita nak tengok reach dia lah, dari sudut like pun tak banyak, dari sudut komen pun tak banyak sangat. Sebab bila memang kita buat copywriting tapi orang tahu ending saya bila orang baca endingnya dia tahu kita nak menjual kan. Sebab tu macam kita tak tahu ni sampai ke tak sampai apa yang kita beritahu orang ni, macam tu maksudnya. Faham. Okay, kalau dekat personal pun conversion dia pun kurang, apa yang meyakinkan kita untuk buka page yang conversion dia lebih tinggi? Faham tak? Okay, sebenarnya dekat platform mana tak ada masalah. Yang penting kat mana ada paling banyak audience, tempat orang lalu lalang yang paling banyak, dekat personal ataupun kat page. Kalau belum buka page, maksudnya kalau buka page tu tak ada orang lagi lah. Okay, faham. So no use jugalah kalau buka page tapi tak ada audience. Melainkan buka page, buat terus FB ads. Yes, FB ads dia akan cari orang yang paling tepat. Itu objektif. Kalau sekarang ni guna apa yang ada di tangan. Apa yang kat mana traffic paling banyak? Kita punya avatar tu. Kalau avatar kita traffic banyak dekat WhatsApp, WhatsApp lah tempat yang sepatutnya kita buat. Kalau traffic kita banyak kat Telegram, Telegram lah tempat yang sepatutnya kita buat. Kalau dekat Facebook, Facebook lah tempat yang paling tepat. Tempat paling ramai avatar kita tu. Okay? Okay, faham. Terima kasih. Okay, sama. Okay, ada lagi persoalan? Ada tak yang nak tanya? Kenapa klik banyak tapi tak ada orang membeli? Siapa nak tanya soalan tu? Betul. Ada banyak je kita tengok traffic kan. Banyak orang masuk tapi tak ada sale. Okay. Kenapa klik banyak tapi tak ada orang beli? Maksudnya adalah bukan orang yang tepat. Bukan avatar yang kita cari. Orang yang klik tu sama ada bukan pembaca, bukan orang yang suka baca buku ataupun bukan orang yang suka travel. Bagi dia kalau tak beli pun tak ada masalah dalam hidup dia. Okay, itu je jawapan saya. Kalau klik banyak tapi tak beli, maksudnya kita salah tembak, salah sasaran, salah bagi copywriting pada orang yang tak tepat, pada orang yang lalu lalang kurang tepat lah. Okay. So sebab tu saya cakap, kalau kita kenal kita punya customer, avatar kita tu lepak dekat mana, senang. Contoh macam kita tahu avatar kita adalah cikgu-cikgu. So dekat live KPM tu, live KPM tu berkenalan-kenalan lah kat dalam tu, orang-orang dekat situ. Okay, add lah diorang sebagai friend, jadi kita punya friend. So bila dia dah jadi kita punya friend, kita post semua diorang nampak. Okay, so kalau kita tengok kita punya friend kita adakah cikgu? Kalau cikgu bonus lah. Kalau friend kita pun bukan cikgu, selamat hari raya lah, memang banyak klik tapi tak ada orang membeli. Betul. Dia salah satu yang saya belajar dulu lah masa di zaman universiti, masuk kelab keusahawanan. Sahabat saya dia jual sambal.
Okay. Saya ingat dia ajar kami buat itulah kami ada masalah itulah. Dia nak buat posting dekat IG sendiri pun tak ada followers. Kan? Tak ada followers. So dia ajar macam mana nak tambah followers. Tambah followers dululah. Masukkan orang dalam kita punya, macam di Camat tu cari friend kan. Kita tahu diorang kat mana kan, kat KPM, dekat cikgu share lah. Banyak tempat-tempat yang cikgu suka duduk lah. Dekat grup-grup kan. Kita boleh cari orang-orang kat situ, kita add jadi friend. Bila dia dah kita request tu dia kita jadi kawan kita, tak langsung kita punya friend dekat personal jadi ramai. Dan ramai tu audience yang betul pula tu. Kan? Kita macam kawan saya tu ada seorang lagi dia jual macam dia jual sambal tu lah. Dia jual sambal. So dia nak dapatkan customer sambal tu, dia pergi orang yang jual sambal. Orang yang jual sambal macam sambal Cik Noh apa semua tu, dia follow orang followers sambal Cik Noh. Macam tu lah. Jadikan dia punya followers pula. Biasanya orang yang trade sama macam tu dia akan approve dia sebab dia minat kan benda-benda yang sama macam tu. Betul? Okay. So ada apa-apa lagi? Nanti kita buat testing ataupun kita buat homework, learning point, jangan lupa hantar. And then buat homework pesta ni, jadikan satu copywriting, nanti hantar kat dalam group. Nanti kita sama-sama bincangkan mana kita boleh adjust, kat mana kita nak kena post. Okay, minta tolong you all semua aktif kat dalam group tu supaya kita boleh bantu. Alright. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Tuan Ayub. Dan sebelum tu saya nak minta maaf banyak kalau ada apa-apa salah terguris bahasa. InsyaAllah marketing kita dah habis. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada diri anda. Okay, dah habis dah marketing. Dah khatam. Okay, mula esok kita akan belajar sales pula. Kita dah belajar menarik, kita nak belajar menolak pula. Okay, so kita serahkan kepada Tuan Ayub untuk penutup insyaAllah. Okay, terima kasih Tuan Ahmad. Alhamdulillah, banyak perkongsian yang kita belajar pada hari ini. Okay, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu pada malam ni. Ada 15 orang dalam ni. Okay, apa yang saya nak konklusikan adalah okay, seronok tak kelas malam ni? Okay, dapat tak sesuatu? Cuba komen I am champion. Okay, menarik. Ada yang menarik, dapat. Alhamdulillah, I am champion. Terima kasih champion. Okay, so Alhamdulillah saya rasa gembira lah kalau tuan-tuan dan perempuan dapat sesuatu. Sebenarnya marketing tak habis. Marketing tak akan habis. Ilmu marketing sangat luas. Okay, orang yang duduk dalam belajar marketing ni, dia sebab dia bermain dengan mengenal behavior manusia. Ilmu marketing memang tak akan pernah habis. Dia kena sentiasa ada orang yang kreatif untuk discover. Tapi JCB kita peruntukkan 10 hari, so kita bahagikan. Okay, minggu pertama untuk marketing. Jadi kita ambil mana-mana yang praktikal, yang untuk